Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap awak semua sihat-sihat sentiasa. Sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran kita hari ini, jom kita sama-sama membaca doa belajar. Siapa ingat lagi doa belajar macam mana? Okey, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran fiqh yang bertajuk najis. Sebelum ini kita dah mempelajari tajuk najis dan hari ini kita akan ulang lagi tajuk yang sama najis supaya awak ingat dan faham apakah bahagian, pengertian dan contoh-contoh najis. Seperti biasa, Ustazah adalah Ustazah Fatin yang akan mempelajari yang akan mengajar awak subjek mata pelajaran fiqh. Okey. Yang pertamanya untuk hari ini kita pelajari pertama iaitu bahagian najis, yang kedua adalah pengertian najis dan yang ketiga adalah contoh-contoh najis. Okey, untuk yang pertama kita akan mempelajari bahagian najis. Najis ni ada berapa bahagian? Siapa ingat lagi? Sebelum ni saya dah tunjukkan ada berapa bahagian najis. Okey, kita tengok yang pertama. Apakah najis yang pertama itu? Yang pertamanya adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini dikategorikan sebagai najis yang ringan. Awak ingat dulu, najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Dan najis yang kedua, apa dia najis yang kedua? Okey, najis yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis apa? Najis mutawasithah. Okey, saya ulang. Najis yang pertama adalah najis muhaffafah dan yang kedua pada slide ini adalah najis mutawasithah. Okey, yang akhir sekali adalah untuk bahagian najis adalah najis mughallazah. Najis apa? Najis mughallazah. Ini bermaksud bahagian najis terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah najis muhaffafah. Najis yang kedua adalah najis mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah. Okay. Najis antara ketiga-tiga jenis najis ini, najis mughallazah adalah najis yang berat. Nanti kita tengok apakah contoh-contoh bagi najis mughallazah ini. Okey, seterusnya adalah kita tengok dulu adalah pengertian najis. Apakah maksud najis? Najis ni macam mana sedap ke baunya? Wangi ke? Tapi nama pun najis, bila kita katakan najis, dia adalah sesuatu benda yang kotor, tak suka, tak sedap bau. Bila kita terkena pada pakaian kita, pada anggota badan kita, menyebabkan kita tak boleh solat. Seperti kita tak boleh membuat ibadah-ibadah tertentu, contohnya solat, tawaf, membaca Al-Quran dan membuat ibadat-ibadat sunat seperti solat-solat sunat. Jadinya bila pakaian kita terkena najis, kita perlu cepat-cepat menyucikan bahagian yang terkena najis itu ataupun kita perlu menukar pakaian yang bersih.
Dan selepas itu barulah kita boleh membuat ibadat-ibadat tertentu macam solat. Lagi apa lagi? Baca Al-Quran. Lagi apa lagi? Membuat sujud syukur dan ibadat-ibadat sunat yang lain. Ingat, pengertian najis adalah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat seperti solat dan tawaf. Kena je pakaian tu, kena je najis itu pada pakaian, kita tidak boleh melakukan ibadat-ibadat solat, sama ada solat ibadat yang wajib atau sunat. Okey, yang seterusnya ni panjang lebar saya nak ceritakan. Okey, nantikan. Okey. Seterusnya adalah apa dia? Seterusnya adalah contoh-contoh najis. Okey. Contoh-contoh najis ni ada banyak. Okey, yang pertama, tengok gambar tu. Gambar apa tu? Gambar orang muntah. Jadinya bila awak muntah ataupun awak terkena cebisan daripada muntah tu, awak perlu membersihkan bahagian yang terkena muntah itu. Tengok. Okay, yang kedua, apa dia? Apakah contoh-contoh najis yang lain? Bagi yang kedua, apa dia? Darah. Tengok pada gambar yang dibulatkan itu, bukan tangan yang najis, darah. Itu kita panggil luka darah. Contoh, tiba-tiba awak tolong mak awak kat dapur, tiba-tiba terpotong tangan ataupun terkena tangan ke darah. Jadinya cepat-cepat pergi cuci dengan air paip sehingga hilang warna darah dan baunya. Okay. Bagi yang ketiga, apakah dia contoh-contoh najis yang lain? Yang ketiga, kita tengok nanah. Pernah tengok nanah? Okey. Nanah juga adalah salah satu kategori termasuk dalam contoh-contoh najis. Apabila pakaian kita terkena nanah, hasil daripada kotoran yang keluar daripada anggota badan kita, kita perlu segera ataupun cepat-cepat pergi cuci. Tak kisahlah sama ada kita lap dengan tisu, kain yang bersih ataupun dengan air. Seterusnya adalah gambar apa ini? Okey, siapa pernah nampak botol-botol ni? Botol-botol ni kita boleh minum tak? Nampak cantik kan botol tu? Adakah botol air ini yang awak nampak cantik ini kita boleh minum? Kita tidak boleh minum air ini kerana ianya haram. Kenapa botol air yang cantik ini dinamakan haram? Kenapa dia haram? Kerana ia dipanggil arak. Kenapa arak ini haram? Kerana arak ini adalah minuman yang memabukkan. Apa dia? Minuman yang memabukkan. Bila ia mabuk dan ia macam sesuatu benda yang melalaikan, jadinya ia jatuh kepada haram, dan kita bila dia haram, kita tidak boleh minum. Haram sama sekali untuk kita minum 1 sudu ke, 2 sudu ke, 1 teguk ke, kita tidak boleh minum kerana ia haram, dan salah satunya adalah minuman yang memabukkan. Ingat, arak adalah salah satu contoh, termasuk dalam salah satu contoh najis. Seterusnya, apakah dia yang seterusnya contoh-contoh najis? Bangkai. Pernah tengok bangkai tak? Ataupun bangkai ini kita namakan adalah haiwan ataupun hidupan haiwan yang mati. Bila dia mati dan tidak hidup semula. Contohlah kan, awak pergi jalan naik basikal, tiba-tiba nampak pula ayam mati dekat tengah jalan. Haiwan ayam yang mati ataupun bangkai haiwan ini
sama ada burung ke, ayam ke, semua segala benda yang mati, yang kita katakan bangkai ini, kita tidak boleh makan. Contohnya ayam mati ataupun bangkai ayam yang mati awak jumpa kat tengah jalan tu, terlanggar ataupun aksiden, dia tidak, kita bawa balik, kita tak boleh makan. Sebab dia tidak melalui proses sembelihan. Proses sembelihan dengan cara menggunakan pisau yang tajam ataupun alat yang tajam. Itu kita panggil bangkai. Bangkai adalah termasuk dalam salah satu contoh apa? Najis. Ingat, bangkai termasuk dalam salah satu contoh najis. Seterusnya contoh-contoh najis adalah air kencing. Air kencing sama ada air kencing bayi ataupun awak pergi toilet, tiba-tiba percikan air kencing itu awak rasa terkena pada pakaian awak. Jadinya bila terkena percikan tu perlulah dibersihkan atau menggantikan dengan pakaian yang baru atau bersih. Kerana air kencing termasuk dalam salah satu contoh-contoh najis. Seterusnya, apa dia contoh-contoh najis ini? Semua orang tahu. Saya rasa semua orang tahu dan dapat teka. Apakah contoh najis ini? Okey, tengok pada gambar yang pertama. Okey, haiwan yang keempat ni adalah anjing. Okey, anjing, dan yang kedua adalah gambar warna pink ni. Haiwan warna pink ni adalah babi. Kedua-dua ini pertamanya haram untuk kita sentuh. Keduanya kita tidak boleh makan. Dan ketiganya adalah dia termasuk dalam contoh-contoh najis. Kedua haiwan ini adalah termasuk dalam bahagian najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Najis apa? Najis mughallazah. Sebagai ulangan, saya ulang secara ringkasnya, bahagian najis ini kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu najis muhaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitah, najis pertengahan. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Boleh tengok pada gambar najis muhaffafah adalah najis ringan, antara contohnya seperti air kencing. Dan yang kedua adalah najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Antara contoh najisnya adalah bangkai haiwan, iaitu haiwan yang mati. Dan yang ketiga adalah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Antara contohnya adalah anjing dan babi. Tengok pada gambar pun awak dah tahu. Okay. Seterusnya, untuk secara ringkasnya adalah contoh-contoh najis. Okey, tengok pada pertama kita ada contoh najis yang pertama, tahi, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak dan muntah. Okay. Cuba tengok baik-baik peta pokok ini. Kita ulang contoh najis ada berapa? Contoh najis yang pertama tahi, yang kedua darah, yang ketiga nanah, yang keempat air kencing,
Yang kelima, babi. Yang keenam, anjing. Yang ketujuh, bangkai haiwan. Yang ke-8, arak. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, muntah. Contoh najis yang ada dalam buku diberikan adalah 9 contoh najis. Ingat, kita ada 3 bahagian najis, iaitu najis muhaffafah, najis mughalazah dan najis mutawassithah. Contoh najis yang diberikan adalah 9 jenis contoh najis. Najis ini adalah najis adalah sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan ibadat-ibadat solat. Contohnya solat, tawaf, memegang Al-Quran. Okeylah, itu sahaja pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana mendengar video Ustazah daripada awal hingga ke akhir. Ustazah harapkan awak semua memahami tajuk najis ini daripada pengertian, contoh dan bahagian najis. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.